Teguh kita menang bersama dan seterusnya kita akan bincangkan berkaitan dengan vaksin. Ya. Pastinya topik ini kita sudah panjangkan setiap hari dan anda sudah pun sedia maklum ada 3 jenis vaksin yang kita gunakan. Satu adalah vaksin mRNA, satu adalah vaksin viral vector dan satu lagi adalah vaksin yang menggunakan kaedah tradisional. mRNA, Pfizer, DNA ataupun viral vector, AstraZeneca dan yang menggunakan kaedah tradisional Sinovac. Ya, okey. Jadi itu umumnya kita dah tahu. Cuma kita ingin berkongsi tentang anda bagaimana untuk kita mengetahui cara sebelum juga selepas anda mendapatkan vaksin. Jadi ilmu ini kita akan kongsi bersama dengan tetamu kita pada waktu ini iaitu Dr. Ahmad Ibrahim Ahmad Zainuddin yang merupakan penyelaras klinikal Salam Alliance. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik. Okey. Persoalan pertama dan paling utama kita ingin tanya kepada doktor ialah kenapa vaksin menjadi alat utama dalam kita melawat ataupun melawan COVID-19 ini? Baik, kenapa dia menjadi alat utama? Sebab kalau kita perhatikan daripada tahun lepas lagi, sejak PKP pertama lagi, kita tiada jalan keluar daripada pandemik COVID-19. Tapi bila ada vaksin, kita dah mula melihat sesetengah negara, terutamanya di negara barat, dah mula kembali ke arah sedikit normal kehidupan yang sebelum ini. Jadi sebab itu vaksin menjadi alat utamalah pada kami golongan doktor untuk mengembalikan masyarakat kepada kehidupan yang sebelum ini. Doktor sudah pun menerima vaksin? Ya, betul. Saya rasa mungkin 2 dos. Betul. Saya sudah terima 1 dos. Ini akan terima Minggu dalam depan, lagi minggu depan. Ya. Apabila kita sudah terima vaksin, ketiga-tiga kita, kenapa kita masih perlu pakai mask walaupun kita semua sudah pun divaksin? Okey. Kenapa kita masih perlu pakai mask? Walaupun kita semua dah divaksin, kita masih lagi ada risiko untuk mendapat jangkitan COVID-19. Sebabnya kita masih belum mencapai yang kita panggil sebagai herd immunity ataupun imuniti kelompok, di mana cukup atau enough people yang sudah divaksinasi untuk memulihkan jangkitan itu sangat kurang ataupun jangkitan sudah tiada langsung. Jadi kita ni masih, walaupun dah divaksinasi tak kisahlah jenis apa, Pfizer ke Sinovac ke ataupun yang baru CanSino dan sebagainya, tapi masih lagi ada risiko untuk dijangkiti. Dan sebab itulah kita masih lagi perlu mengekalkan SOP walaupun sudah divaksinasi lah. Okey, jadi perlu sebenarnya untuk waktu ini, tapi dalam masa yang sama adalah sasaran kita untuk mencapai imuniti kelompok. Betul. Sangat penting untuk kita lalui situasi itu. Baik, dan kita nak tanya juga walaupun sekarang kita lihat untuk program vaksinasi untuk mendapatkan vaksin itu adalah secara sukarela. Tetapi kita nak tahu juga adakah ada undang-undang yang boleh mewajibkan vaksin itu? Baik, setakat ini vaksinasi di Malaysia tiada undang-undang yang khusus yang mengatakan okey anda wajib mengambil vaksinasi. Tetapi di dalam setengah profession, contohnya dalam bidang perubatan dan juga bidang-bidang yang memerlukan interaksi dengan orang yang ramai, ini mungkin itu boleh dijadikan sebagai satu syarat untuk mewajibkan pekerja menerima vaksin. Tapi dari segi masyarakat awam secara dasarnya tiada undang-undang yang khususlah yang mengatakan okey wajib mengambil vaksin. Tapi kebanyakan tempat bila kita perhatikan dengan hanya ada cukup dos vaksin barulah dia boleh maksudnya buat urusan seperti biasa. Tak perlu pakai mask dan boleh pergi ke tempat yang crowded, yang ramai orang, boleh pergi ke acara sukan dan sebagainya. Jadi dia tak wajib tapi dia membolehkan kita kembali kepada kehidupan yang normal. Jadi sebab itulah dia sangat digalakkan dan kita haruslah menggembling tenaga untuk supaya mencapai imuniti kelompok ni. Doktor, kita telah melihat bahawa ada kajian klinikal yang menyeluruh untuk semua vaksin yang agak panjang juga, walaupun berjaya disiapkan dalam masa yang singkat. Yes. Namun ada kajian klinikal yang menyeluruh fasa 1, 2 dan 3 semua lengkap untuk semua jenis vaksin. Betul. Tambah kepada itu, kita sudah ada sejarah penggunaan vaksin yang agak panjang di seluruh dunia. Namun masih ada individu yang menolak vaksin, tidak mahu mengambil vaksin, dan ada pelbagai sebab yang diberikan. Apa yang doktor ingin katakan kepada mereka yang masih menolak vaksin meskipun ada kajian, ada keberkesanan yang ditunjukkan dan juga ada sejarah penggunaan vaksin yang panjang? Baik, mengambil vaksin itu adalah hak individu. Itu memang satu yang pastilah. Tetapi
hak individu yang untuk menerima vaksin pun harus dihormati juga. Maksudnya hak individu yang ada juga individu yang dia mahu vaksin tapi dia tak boleh divaksinasi. Ada beberapa orang di pusat vaksinasi yang saya jaga di Stadium Bukit Jalil dah datang untuk vaksin, tapi bila kita buat pemeriksaan, kita tanya sejarah perubatan sebagainya, dia tak sesuai untuk divaksin. Jadi apakah hak orang yang tak boleh terima vaksin ini untuk dilindungi, kan? Maksudnya sepatutnya kita sebagai orang yang boleh divaksin, kita sepatutnya menjalankan tanggungjawab kita untuk melindungi orang lain yang tidak boleh divaksin. Contohnya kanak-kanak, orang tua, orang yang mempunyai penyakit yang tertentu lah yang tak boleh divaksin. Jadi itulah saya rasa kepada golongan-golongan yang merasakan dia tak mahu divaksin, itu pilihan anda. Tetapi fikirkanlah tanggungjawab anda sebagai ahli kepada masyarakat dan juga kepada keluarga anda lah. Selalunya orang yang tak nak vaksin ni, dia mendapat fakta yang tidak betul. Banyak kali bila dia datang, dia cuba berdebat dengan kami, kan. Bila saya cakap, okey, encik tak nak, tak apa, itu pilihan encik. Saya akan bagi vaksin kepada orang lain. Lepas tu dia akan call balik. Lepas tu saya nak pula vaksin. Jadi dia ada yang macam tu. The fear of missing out on something yang dia dah sepatutnya dapat. Oh, tiba-tiba tak dapat pula. Lepas tu dia rasa nak pula. Jadi sebenarnya dia lebih kepada ketakutan yang tidak berasas lah. Okey. Jadi apa inisiatif yang boleh kalau kita memang sedang jalankan pada ketika ini untuk kita menggalakkan lagi vaksinasi, terutama sekali memberikan input kepada mereka yang masih lagi dalam keadaan yang macam tadi itulah 50-50 dah sampai pun boleh ubah fikiran. Betul. Macam mana tu? Baik, sekarang ni pun terdapat banyak saluran informasi yang boleh dicapai melalui internet, melalui TV dan sebagainya untuk mendapat info yang tepatlah berkenaan vaksin. Dan juga saya mengharapkan kalau lebih ramai orang-orang yang berpengaruh, contohnya Menteri Agama ataupun sesiapa yang berpengaruh seperti ustaz-ustaz, selebriti, untuk lebih ke hadapan dalam mempromosikan vaksin. Sebab bila kami golongan doktor ni cakap, kami ni banyak tertumpu di hospital, di klinik dan sebagainya, jadi mungkin kami lebih jauh sikit daripada masyarakat. Tetapi untuk orang-orang yang lebih dikenali di kalangan masyarakat, dia mungkin lebih ke hadapan dan lebih berpengaruh untuk mempromosikan vaksin lah. Yang itu saya rasa satu inisiatif yang boleh dijalankan. Antara lain ada juga beberapa syarikat yang memberikan galakan kepada pekerja mana yang dah menerima vaksin, dia akan dapat cuti vaksinasi dan sebagainya. Jadi itu ada antara contoh-contoh yang baik yang boleh dijalankan oleh syarikat-syarikat lain lah. Baik, Doktor, untuk mereka yang bakal menerima vaksin seperti Hani nanti, apakah persediaan awal yang boleh mereka lakukan sebelum datang ke pusat pemberian vaksin? Selain saya tahu, IC, kad pengenalan, kita kena buat pen sendiri, dan juga yang ketiganya adalah bawa telefon kita yang ada aplikasi MySejahtera. Itu tiga utama. Okey, apa lagi perkara lain yang perlu dilakukan persediaan? First kali kena pastikan dulu tempat vaksin tu di mana. Sebab tempat vaksin ada banyak, kan. Di Bukit Jalil sendiri pun ada 2, stadium nasional, juga stadium indoor, stadium Aziata. Jadi selalu ada orang yang confuse. Jadi kena pastikan dulu lokasi kat mana. Kena pastikan tarikh, sebab kadang-kadang ada orang tu dia tarikh tu minggu depan tapi datang hari ni. Ada juga yang macam tu, kan. Jadi kadang-kadang kalau kami akan tengok keadaan lah, kalau yang datang tu mungkin ada kekangan tertentu, kadang-kadang kami akan benarkan juga, tapi atas budi bicara. Maksudnya bukanlah semua orang yang datang awal tu akan dapat, bergantung pada keadaan. Tapi kami menggalakkan supaya mengikut tarikh vaksinasi pada MySejahtera anda, dan juga tengok lokasi yang betul, pastikan timing yang tepat lah, waktu yang mempunyai vaksin yang tepat. Pastikan data maklumat di MySejahtera tu dikemas kini. Sebab selalunya tak kisahlah golongan tua ke golongan muda ke, saya dah jumpa ramai IC salah, nombor telefon tak betul, ataupun dia daftarkan guna MySejahtera orang lain padahal dia sendiri ada MySejahtera, kan. Jadi itu benda-benda yang pada saya benda-benda teknikal, dan sepatutnya kalau untuk golongan muda sepatutnya dia boleh tak patut jadi macam itulah. Jadi untuk mak ayah kita, untuk orang-orang yang mungkin ada technological gap, kita boleh bantu, kan, jiran-jiran kita. Macam kami, kawasan saya di Kajang, Persatuan Penduduk kami ada buat program inisiatif di mana kami tolong
emas di kalangan penduduk untuk tolong mendaftarkan MySejahtera mereka untuk pendaftaran vaksin. Okey, baik. Itu sebelum. Yes. Semasa ni dalam perjalanan ni. Okey. Dalam perjalanan. Okey. Nak tahu nak belajar okey. Sebab tak terima lagi kan. Okey, so jangan tinggal IC lah, jangan tinggal IC, jangan tinggalkan telefon lah. Sebab banyak kali terjadi juga bila dah sampai kat depan, dah duduk ni. Saya tak bawa IC. Alamak pula. Lepas tu dia pun tak ingat IC dia macam mana kan. Agaknya dia debar kan, nak vaksin kan, fikir nak kena cocok kan. Jadi kadang-kadang salah tu satu nombor je. Tapi kami kena, okey, sebab implikasi dia ialah kalau dia salah IC, takut dia terambil slot bagi orang lain. Sebab kita tak tahu IC tu mungkin kepunyaan orang lain. Jadi kena pastikan info tu betul lah sebelum ke pusat vaksin. Okey. Kena bersabarlah. Kena bersabar, tenang. Semasa tu pun kena tenang. Betul. Okey, baik. Jadi itu semasa. Sebelum dah tahu, semasa pun dah tahu dah. Selepas dah tahu? Selepas. Selepas vaksin. Okey, selepas vaksin bergantung kepada keadaan kesihatan seseorang tu, dia mungkin perlu menunggu selama 15 ataupun 30 minit. Kan? Jadi pada waktu ni janganlah pula okey dah vaksin terus buka mask kan, terus buka mask terus okey nak pergi makan kat kedai lah, yakinnya kamu kan. Lepas tu dekat foto booth okey ramai-ramai kan, ambil gambar dah vaksin. Itu bukan amalan yang sepatutnya lah. Masih lagi perlu menjaga SOP disebabkan kita mengikut kajian selepas menerima vaksin yang kedua, selepas beberapa minggu, 2 minggu sekurang-kurangnya, barulah akan ada immuniti yang acceptable lah untuk mencegah jangkitan daripada COVID. Okey. Jadi selain daripada itu juga mereka mungkin risaukan kesan-kesan sampingan seperti demam ataupun pening. Yes, betul. Ada yang seperti rakan setugas kita Zaleha lapar. Dia lapar. Dan ada juga yang bertenaga berlebihan. Tenaga berlebihan. Ya, dan ada juga yang tidur sepanjang hari. Jadi kesannya adalah berbeza. Betul, dia berbeza atas individu. Tapi kebanyakan, saya boleh katakan kebanyakannya kesannya adalah sampingan yang sangat kecil lah. Saya sekadar bengkak di tangan, rasa sengal-sengal sikit. Saya dah vaksin lebih kurang setakat ini dah beberapa ribu orang lah. Maksudnya di pusat vaksin, bukanlah saya vaksin, maksudnya di pusat vaksin kami, di klinik dan di Stadium Bukit Jalil sebagainya. Dah vaksin beberapa ribu orang. Kami perhatikan actually golongan warga emas di klinik saya, bila terima vaksin dia lebih tolerate lagi kepada side effect berbanding golongan muda. Saya pun tak pastilah pasal apa, mungkin orang muda ni dia banyak sangat fikir kan, kena cocok lagi. Lepas tu jadi dia rasa nervous. Lepas tu bila kita bagi dia rehat sekejap, okey je, tak ada masalah pun. Tapi kurang macam itulah. Dia dah overthinking pun memainkan peranan juga sebenarnya. Saya demam malam itu sahaja. Malam tu saja. Satu malam saja. Tapi walaupun demam saya tidak perlu makan Panadol. Doktor ada sarankan kalau demam PCM. boleh makan Panadol. Boleh makan Panadol. Esok dah okey. Esok dah okey. Ada juga beberapa pekerja kami lepas vaksin tak datang kerja. Ya? Tak datang kerja lepas Tak datang kerja? Wow. Itu agak melampau. Doktor, kalau kita melihat kepada kesan sampingan yang kita rasai, mungkin itu suatu yang kecil saja berbanding dengan apa yang kita dapat selepas vaksin. Jadi pelan jangka panjang, doktor, selepas habis semua 80% daripada penduduk menerima vaksin, apa harapan doktor? Pelan jangka panjang sebab kita tak tahu lagi berapa lama keberkesanan vaksin yang kita terima sekarang ni. Jadi kita tak tahu lagi kemungkinan akan ada COVID-20, COVID-21 ataupun ada lagi penyakit lain. Jadi apa yang saya harapkan kita boleh tengok balik kepada apakah punca-punca berlakunya jangkitan ini. Kan sebagai contoh di tempat kerja sekarang ni agak hangat isu kluster di tempat kerja. Jadi kita mungkin boleh perhatikan balik apakah faktor yang menyumbang kepada penularan yang sangat cepat dan sangat ketara. Pada PKP pertama lagi tak habis-habis lagi kluster industri tempat kerja ni. Mungkin kita boleh kaji balik apakah punca-puncanya, mungkinkah pengaliran udara yang kurang baik, penempatan pekerja yang tidak bagus dan sebagainya. Kebersihan dan juga fitness to work pekerja itu sendiri dan juga SOP yang lain. Jadi saya harap benda itu semua boleh dikaji secara menyeluruh dan supaya kita boleh implementkan pada masa hadapan untuk mencegah lagi jangkitan yang lain lah kalau ada kan. Alhamdulillah lah. Tapi Euro sudah live, doktor. Euro sudah live tapi pun ada syarat dia.
yang masuk stadium hanya yang divaksin dan perlu pakai mask masa beratur. Bila dah menghadap padang je baru boleh buka mask. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Sekarang kita nak terus ke Continuous untuk mendapatkan berita semasa dengan rakan kita di sana. Silakan.